Episod ini ditajakan khas oleh ejen Aiman. Nak jual, beli atau labur? HDB atau kondo? Hubungi ejen Aiman di talian 88006614. Ejen Aiman, F Iman, in Aiman. Okey. Ya, selamat mendengar Borang My Check di Spotify dan juga di YouTube yang ditaja oleh Ejen Aiman. Ya, jadi siapa yang berminat untuk follow Ejen Aiman kita, bolehlah terus pergi ke social media Instagram, TikTok Aiman Ruza, Facebook ejen.aimanruza. Kenapa kita nak kena hubungi beliau? Kerana beliau adalah top 3% agent in the whole of Singapore Realtors Roundtable member, dan juga dalam tahun 2023 Singapore Estate Agents Association Award beliau telah merangkumi 3 award. Betul. Dan juga beliau telah pun lebih pada 3 tahun dan telah berjaya untuk menjual beli urusan rumah sebanyak 100 lebih rumah. Ya. Kita doakanlah semoga naik lah dia punya transaksi. Betul, Ya. insya-Allah. Hubungi beliau di talian 88006614. Betul. Kalau susah sangat nak cari, kita type je dekat social media. Hashtag yang paling kita sayangi adalah hashtag Have Iman in Aiman. Ya, hari ini tetamu yang best sekali pada aku. Aku mengikuti beliau. Aku label dia, aku personally label dia Iron Lady Singapore Podcast. Aku labelkan dia mulut cili padi. Dan dia adalah guest kita yang pertama, seorang wanita yang kita bawa ke studio ini. Okey Mat, siapa nama dia Mat? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita undang guest kita pada hari ini, Lina J. Lina Kau kira friend level. Lina Dia orang Jusni kira lah. professional level. Oh, okey. Kira kau ada age sikit lah. kawan Tapi lah, yang kawan. itu tu kenapa tak tahu nama tu? Dia tak buat research. Bukan tak buat research. Okay, Saya next sengaja. aku dengar Bora, Pak dia aku macam tekan sikit lah kan. Nampak guys. Okey, Baru opening ni. ini yang aku suka ni, Lina ni. Okey. Dia punya cakap, dia cakap lepas. Betul. Antara orang nak terima atau tidak, itu terpulang pada orang. Aku mengikuti DNL. Okey, kepada anda yang sedang mendengar atau menonton, ikutilah DNL the podcast. Okey. Dulu kita cakap pasal dulu lah. Let's flashback lah. Okey. Dulu kita nak minta Lina herself tu terangkan lah bagaimana mulanya. Yalah, walaupun Lina dah pernah terangkan di podcast di sini sana, aku mendengarnya. Tak tahu Mamat dia memang tak dengar. Tak apa, jadi aku akan banyak soalan untuk Mamat hari ni. Aku akan kasih dia the DNL experience whereby dia akan terkejut dengan ada guest wanita yang agak shit korang punya podcast. Mamat standby. Alright. Standby tu keluar ke macam mana? Okay, dan sekarang ni DNL the podcast standing alone. Yep. The only Iron Lady podcaster. Okay, asal usulnya berapa ramai orang? Asal usulnya for anggota member 3 lelaki dan aku seorang perempuan. Okay. Dan seperti di podcast-podcast mana yang aku cakap, bila kerja dengan lelaki ni drama. Drama sangat-sangat. Ya. Jadi aku ingatkan perempuan aja drama. Kan perempuan kan ada period kan. Tapi lelaki tak ada period pun macam perangai period. Tapi sorry engkau okay ke cakap gini habis yang nanti yang lagi 3 lelaki dengar tu Diorang kau dah tak buat podcast, so why should I care? Wow, why bother? Tak lah, kita tu dah lama. So Yeah. itu memang sejujurnya experience aku. So macam aku rasa mungkin ada clash kerana too strong of a character. Mungkin terlalu banyak sangat alpha dalam kumpulan tu. Aku pun alpha, tapi bila aku dah nampak diorang sangat-sangat alpha, aku take a back seat lah. Lantak korang lah nak gaduh ke, nak cakar muka ke, terajang ke, lantak korang. So dengan 4 members, initially lepas tu dia drop ke 3 members. Lepas tu ke 2 members, tinggal aku dengan Don masa tu. Ya. Don ni lah. Don mi Don. Aku surprisingly Kawan lah. korang juga kan? Ya, pada awalnya semasa podcast ni berkembang, aku tak mendengar lah. Sejujurnya tak mendengar Kau tak DNL. dengar pasal Don kan? Tak tahu. So bila aku Don pergi Don balik, rupanya Don Midon ni kawan kita. Bukan Don Jani. Emang ikut yelah. Tak. Memang dulu time bila diorang adakan podcast ni, jujur memang aku pernah dengar nama DNL tu. So aku tak sure yang Don Midon tu was part of DNL dulu.
Sebab aku tahu yang Domino tu ada macam podcast lah, tapi tak really into it lah. Kena gitu-gitu je. Dan bila dia explain baru aku macam okay, Domino tu. Masa tak dengar recently DNL The Podcast ada menjemput Don Midon. Tu aku tengok reels tu. Pasal dia macam dia pun tanya kan, asal kau macam kacang-kacang kan. Dia cakap sebab wife dia ada, dia macam pressure. Tu aku tengok reels tu. Dia cakap dulu cuma suara je. Sekarang dah ada Dari video kamera kan. Jadi macam Korang ni kira macam nak tunjuk sangat korang tengok reels aku dengan sangat podcast aku. ya dengar aku tengok. No, member aku relax dia. Member aku ni. Tak ada. Dia takut nak cakap. Sebab dia antara kita ni dia yang paling malas nak mendengar. Bukan. Kerana banyak rahsia dia di tangan aku. yes. Kita panggil orang yang betul. Okay, bila dah 4 orang tu, then kemudian dia jadi lesser. Yes. 2 kan, last 3 dengan 2. and then 2, correct. 3 then 2 then now 1. So actually lepas tu aku dengan Don, and then Don was also busy dengan kerja lah. So aku tukar partner. Aku cari partner wanita to banter dengan aku. Dan it was going well. It was going well to the extent macam pada pendapat aku well tu macam pada tiap-tiap podcast kita ada kita punya level of achievement. Some of them achievement kira masuk top 1. Pada aku pula achievement dia berbeza. Pada aku achievement dia kalau macam big names recognize your podcast. Maksudnya korang cover, dan bila korang jumpa meet and greet, example Mazdo. Dia bilang, oh dia ni yang banyak cover kita. Tu pada aku achievement. Because kita cover je dan bukan diorang macam tahu kita cover. Dia dengar. Pasal dia ada komen lah. And then people like Liza Hanim also bila kita cover GV. So to me that's my own personal achievement. Tiap-tiap orang ada mungkin beza lah achievement dia macam mana. So that was that with Azena. Tapi malangnya juga bila macam aku nak take a step further. A step further maksudnya dulu aku buat pada rumah je. That means I was recording virtually. Walaupun banyak orang yang mengatakan kita punya audio sounds like face to face, but we were actually doing virtually. Dan bila kita nak pindah ke studio, Azena cannot commit. Jadi dengan itu aku macam okay lah, aku pergi seorang lah. Okay. Aku ingat pada masa tu bila DNL sedang berdua, Aziana kan, sedang berdua. Kemudian kita baru saja, Borang Mic Check baru saja nak bermula. Okay. Dan kemudian tiba-tiba dapat tahu Lina tinggal seorang. And then you take a while a break. Take a break. And then tiba-tiba dengan kemunculan office baru kan. Dan yang buat kita tiba-tiba kau ingat aku cakap, guys, aku rasa partner dia Syira Jusni. Kenapa bukan Syira Jusni? Kenapa mesti Syira Jusni? Siapa tu Syira Jusni? Kenapa mesti Syira Jusni? Okay, kalau boleh kamera pan dekat Isa dengan Lina je lah. Kamera ni dua je. Yan dah terbiasa. Dia dah biasa sangat dengan Hafiz begini. Jadi Isa, aku nak ask you that question. Kenapa mesti Syira Jusni? Okay, bila DNL menghilang, Mat, kau senjam je dulu Mat. Bila DNL menghilang, dan kita, untuk aku bila mendengar DNL semasa DNL berdua, yang sebelum-sebelum ni aku tak dengar, jujur. So bila aku dah dengar, aku rasa macam sangat-sangat best. Bila pasal cerita hantu lah, pergi holiday, that kind of thing, aku dengar. Yes. Lepas tu tiba-tiba terus macam, what happened guys? Aku cuma tanya Yan, what happened? So Yan ada cakap lah, the partner not able to commit. Not able to commit, so Lina will be alone. Then after that tiba-tiba senyap. Tiba-tiba senyap macam ni jadi ke tak jadi ni, macam mana ni, is she looking for another partner? Sekali tup keluar Syira Jusni. First episode? Yes. Okay. First episode aku macam okay, this is at next level. Careful ayat kau careful Yes, this is the next level. Okay. Syira Jusni, okay, jujur bercakap, kita biasa tengok Syira Jusni di TV, manja. Correct. Tiba-tiba je keluar lagi dengan gandingan dengan tak tahu kalau orang tahu ke tak tahu, adik-beradik main gandingan. Yes. Dia punya banter pun best. Yes. It will definitely be a good team one. So kau agree lah anak Jusni ni talented? Anak-anak Pak Jusni ni talented. Aku agree. Bagus, Aku agree. Sound good friend. Mama, you watch out after this. Okay, soalan. Tapi kenapa tak pakai nama Jusni di belakang? Sebab aku daripada dulu, actually this started since Syira menang Anugerah Screen yang tahun berapa lah, yang dia dengan Erwin Dawson pada masa tu. That night yang dia menang, aku all the way memang nama aku dekat Facebook Lina Jusni. Dia pakai nama lain lah, Syira J, something like that lah. Bila dah menang baru tukar nama bapak dia lah. Tapi aku pula terbalik. Aku tukar terbalik because aku rasa at that point of time, number one, aku tak nak
kena relate dengan dia. For example, kalau dia get into some issues ke apa, that's one thing. So at least kalau aku sebagai kakak nak backup, orang tak boleh cakap mestilah kakak dia backup dia betul-betul. But little did I know that I was going to pursue also this line, like, I mean along the line of live podcasting. Dan bila aku buat podcast tu, lagilah aku tak nak pakai nama Lina Jus ni. Bukan pasal aku tak bangga bapak aku, of course I'm very proud of that man, but aku nak achieve benda sendiri. Aku tak nak macam, so that means kalau pada satu hari, like I said, I achieve my own by my standards of achievement. Tak ada orang dia cakap, yelah dia kan kakak Syira, mesti macam orang dengar. In fact, bila yang recently bila aku keluarkan dia on the first episode tu, I have listeners who've been listening to me for about 2 years plus. Message aku, Lina, aku dah dengar kau 2 tahun lebih, aku tak tahu Syira adik engkau sia. Tapi lepas tu cakap, tapi bila aku fikir balik sama, pasal korang berbual laju macam Cardi B dengan Nicki Minaj. So tu antara sebabnya macam I just want to achieve my own things in my own pace, dan kalau boleh lah tak nak kena relate. So pada aku achievement sebegitu lagi manis untuk aku, personal achievement. Correct. Kita boleh nampak Yan banyak senyap. Adakah kau takut rasa kau akan terbocor? Aku okey. Engkau tu. Tak, aku ada soalan nak tanya. Silakan. Okey, tak. Nak tanya soalan. Pasal kita mulanya Lina dengan 3 lelaki kan. Dan Masuden dengan perempuan kan. So nak tanya, from your point of view, you rasa partner podcast ada betternya dengan lelaki ke atau dengan perempuan? Mana lagi best lah? Kira macam banter tu lagi sedap lah. Aku rasa tak ada kena dengan jantina lah benda-benda gini. It's really based on the brain. Okay. But dia ada certain benda yang bagus with guys, because sometimes bila topik emotional, guys can manage it very well. Dia tak senang emosi. Kalau aku memang emosi lah. Lagi kau dengar Zana, bertambah lah emosi. So in that aspect, kau boleh dapat macam fair opinion. Tapi kalau dengan perempuan pula, bestnya is the energy, the banter. Aku naik, dia naik. Aku naik, dia naik. Terus at one point of time, that's why orang panggil kita sisters meroyan. So that's the good thing about it lah. Aku tanya kau pula, best pula buat pandangan dia orang ni, walaupun korang dah lama bekerja sama. Best. Apa bestnya pasal si Yan ni? Yan. Bestnya sebab one thing chemistry lah. Chemistry kita dah kenal each other. Sebab sebelum kita adanya Bora, kita dah kenal members kan. Cuma Yan ni pada aku dalam setiap kumpulan tu, dia kena ada orang yang joker, dia kena ada orang yang masa kes intelligent, smart, dia kena ada orang yang serius. Dia adalah orang yang serius. Dia serius? Dia serius. Dia kat luar dia tak serius, tapi bila dia masuk podcast dia, dia akan jadi abang-abang sinding tepi macam kan. Wak. Lepas tu soalan dia masa kes bila dia tanya, orang akan macam, budak ni berfikir sebenarnya dia nampak. Padahal bila orang lain berbual, dia cakap, apa aku nak tanya? Ya, betul. Cuma bila mula-mula kita start record tu, boleh nampak dia punya kurang cerdik lah. Sebab selamat pendengar pun tak boleh cakap berapa kali. Aku ada korang don't mind, because as a guest usually aku tak berapa suka macam just korang tanya aku soalan, because I think it's not. Kita lagi suka betul. Kau tahu, okay, fun fact lah kau tahu kita ada membawa Syuk datang. Okay, so macam kita pun dah pernah bukan kerjasama dengan dia lah, maksudnya kita antara bertiga ni kita pernah bercakap lah, sebaiknya ada guest is the guest yang sepatutnya banyak berbual. Betul kan? It's true. And then it's a two-way thing lah. Kita tanya, dia tanya. It should not be a Channel News Asia interview session. Dan the best part is kita kena kecam kau. Kenapa? Kita kena kecam kat YouTube. Kan ada orang cakap, siapa yang host ni? Lantak dia lah, dia punya podcast pada sibuk. Kenapa? I got your back, my brothers. Power. The thing is, kita mengutamakan guest lah. Guest sepatutnya yang banyak bercakap. Kita akan tanya-tanya dia yang kena banyak jawab lah kan. Tapi tak apa, itu kita letak tepi. Sekarang ni aku nak tanya ni satu soalan. Tak, aku nak tanya korang dulu. So, kalau Yan is the smart one, so the serious one ke smart serious one? Who's the smart one? Smart one is Isa lah. Engkau? Aku kira macam kat tengah-tengah. Kau bridge lah. Dia kira aku kat tengah. Kau gini-gini Sebab bila macam dia kena ada orang yang kat tengah actually. So bila macam satu dah lari, satu akan tarik balik. Macam gitu. Macam dia serius sangat kan. Isa dia punya orang dia sembarang Dia macam acting. Dia macam very, orang kata tu very high. Dia macam dia macam host manja lah kan. Kalau tak je mic dia berbual. Dia berbual non stop macam gitu. Jadi aku kat tengah. So aku akan macam like, dah jauh ni, tarik balik. Dia orang pernah gaduh tak? Gaduh tu common. So kau pun jadi yang gini-gini lah. Biasanya kalau macam diorang kalau tengah gaduh kan, aku kat belakang macam kasih. Kau bantu orang Tak lah. Gaduh tu pada aku normal lah. Gaduh tu normal. Okay, kau tengok dia dekat borang mic check best ke dekat buang mulut best? Ini pendapat saya. Dan saya tak berapa kisahlah pendapat orang lain. Pada saya jauh beza di Bora dan di sana. Nampak? Aku dengar.
Kau dengar juga? Aku dengar juga. Nampak? Aku dengar pasal aku nak kutuk. Nampak dia soalan gitu mak pam sekali dah. Okey. Tak payah Tak masalahnya soalan ni nak kenakan pada aku ke macam mana ni? Tak, kita buat macam perbualan kedai kopi Dia lah. macam chit-chat, Oh, relax. okay. Tak lah, aku rasa macam di podcast selama tu mungkin kau macam Jujur, terus terang. terselindung sangat. Kau macam, I don't know, I think you have among the big names in there at that point of time. Mungkin tu sebabnya aku dengar. Pasal bila aku tengok Bora daripada dulu masa korang masuk competition. In fact, bila korang nak kena vote-vote ni semua, aku pun antara yang, guys, vote for my friend. Pasal dia kawan aku. Dia member aku. Terima kasih. Tu pasal dia pakai baju kelabu asap gini. Pasal dulu school uniform kita macam gini. Aku rasa dia nak lah throwback moment. Throwback lah. Throwback kawan sekolah. Bila korang dah masuk competition, aku actually rally. Aku suka. Macam I really like friends who are talented. And aku macam have no issue. Macam, hey guys, vote. This is my friend, blah blah. So bila aku nampak korang bertiga synergy memang bagus. So and then dua pengat labu ni lambat sangat buka podcast kan. Jadi bila kau buka podcast tu, aku macam, oh okay Mamat. Dan aku dengar macam, this is not the Mamat I see on TV. Oh man. I mean yeah, you do have your intelligence there. Cuma macam kesian. Macam maksudnya sayangnya kau punya energy ataupun kau punya talent is not shown. Yes, betul. Sebab ni aku agree sebab bila kau buat sesuatu dengan orang yang mungkin kau tak ada chemistry sangat kan. So bila kau dah sebab kita ni as a group, Okay. kita tumpang apa korang? Buat je lah. Kita tumpang aura tau. Dan juga Energy. orang kata energy daripada kawan-kawan kita tau. Correct. So kita dah biasa susah senang sama-sama. Jadi kita tahu tau macam like energy tu bila datang macam like energy Isa aku boleh serap, energy ni aku boleh serap. Jadi dia jadi best kat situ. Dia lagi best kalau anda yang mendengar dan menonton hubungi ejen Aiman di talian 88006614 untuk segala hal jual beli rumah. Betul. Yang nak follow kat social media pun boleh. Instagram, TikTok Aiman.Roza, Facebook agent.aimanroza. Kerana dah terbukti 3 tahun lebih daripada 100 lebih rumah telah pun berada dalam transaksi beliau. Betul. Kan. So kalau nak tanya apa-apa pun boleh tanya saja. Jangan lupa gunakan promo kod Bora MyCheck ataupun BMC. InsyaAllah kalau transaksi itu berjaya, anda akan dapat hadiah yang terbaik daripada ejen Aiman. Yes. Okay, back to Lina. Macam tadi aku cakap, aku ada satu lagi soalan. Okay, correct me if I'm wrong. Lina J. Okay, you are a pro. Okay, let's go. Okay, alright. Which is good lah. Okay, I never say no good. Okay. And diorang pernah interview kau satu ketika tu. Recently aku rasa. Yeah. Aku dengar juga. And cara banter tu bermakna you shielded really well. Pasal kau macam nak terkena-kena, kau perasan tak? Kan? So Kira aku dodge the bullets, you mean? Yes. So how you handle this kind of people? Ni kat sekolah Jurong dah ajar lah ni semua. Oh, serious? Jurong dah ajar. You my friend, and tell them, man, bro. You tell them. We go last time bahas. Tell them, my bro. Jangan cakap bahas tu sakit hati aku. Sebab aku nak masuk tu, aku sempang sikit. Aku nak masuk bahas. Tak dapat. Sebab cikgu ingat budak-budak express ni budak-budak pandai sangat. Tapi aku memang pandai apa? So dia tak kasih opportunity dekat budak-budak akademi tu. Macam nak senang kira. Okay, budak express pergi. Aku fight dengan cikgu aku macam apa pasal budak akademi ni bodoh sangat ke? Walhal during that time aku punya Melayu memang alhamdulillah tip top. Sampai aku O level habis aku masih dapat distinction. Untuk Melayu. Dan aku happy lah yang kumpulan bahas tu kalah. Kalau kau masuk, kau rasa menang. Okay, sambung cerita kau. Okay, so apa tadi soalan ni? Aku lupa. Macam mana kau banter. dodge? Okay, so aku rasa it has a lot to do with aku punya experiences in life. Maksudnya pada aku muda lagi, as in school, aku dah memang suka masuk public speaking, pidato, bahas. So I think that that itself macam helps aku with confidence lah, ataupun helps aku with fikiran kepala otak lu baru keluar ke mulut. Kadang-kadang kan kalau kita nervous, kita macam bercelaru, kita macam berbual tongkat terbalik, you know? And then I think it helps that because I'm a listener dan aku tahu aku pergi sana tak semestinya dia orang gonna be nice to me just because aku alone. So aku came with the mindset that I'm gonna have some tough questions. Dan sebelum aku do quality analyst, aku actually have been doing customer service for the longest time. So this is something that I always say about a customer service job. Orang selalu pandang rendah about a customer service job. So macam orang selalu start customer service macam, oh you do CS job lah.
But CS job ni sebenarnya yang train kau jadi doktor, train kau jadi lawyer, train kau jadi teacher. Sebab through aku punya experience bila aku handle a corporate hotline, kau akan berbual dengan orang yang very ridiculous. Diorang akan minta kau the sky, the moon and apa, and you have to say no to them without them macam getting angry, without getting a complaint letter. So pada aku itu helps me with my training. Maksudnya macam I know how to say the right things or how to handle without being emotional. Tapi memang betul, memang ada episod tu aku rasa adalah salah satu antara diorang tu yang betul-betul dodge the bullet. Dan to just to add on, actually before we started the recording, so walaupun aku seorang, aku actually bawa 2 geng DNL. So I call my listeners geng DNL. Aku have a group of ladies who really solidly stand behind me. So aku buat 2 sebab aku nak diorang ambil video behind the scene dah. Experience kan masuk, okay, let's go. So bila kita nak berbual, diorang dah dengar rekod ni tau. Macam dah start main diorang punya lagu. One of them did this to me. Kau siap kau hari ni kena question. Kau tahu apa aku buat? Bring it on. Aku cakap dengan dia. So aku rasa macam I think it helps. Number one, it helps that I'm a listener. So aku tahulah mungkin cara-cara diorang macam mana. Tapi ada juga kalau korang tengok di episode tu on the Spotify punya app, ada lah yang komen macam cakap DNL so defensive, should listen to them. In my defense, I've done this for 3 years. So kalau aku baru buat 3 bulan, mungkin aku macam will not fight for myself. Aku bilang, mungkin kau betul. But because I've done this for 3 years, coming to 3 years, and aku tahu what works for me. So macam kalau kau suruh aku pergi French punya concert, memang kau tak kena hempuk lah dengan aku. So review a French concert. Like I'm not even interested in a French concert. Kalau Frenchman mungkin aku boleh consider, example lah. So aku rasa kalau kau tengok dekat komen tak ada je. Tapi selalunya gini, that's why aku cakap yang wanita akan macam kira komen on wanita. Lelaki, in fact a lot of the guys say, episode ni power. Perempuan je kata perempuan. Macam inilah sister, why are you like that? Susah kan dapat customer. Ya. Tapi speaking of which, memang betul. Ini antara lagi satu experience yang kita harus dengar dan juga orang kata tu letak dalam diri. Listen to other people's podcast also. So that you know and you probably can counter ke and how you speak to the guest ataupun how you react. Nampak? Ini akan ditayangkan. Kenapa kau tengok Mamat macam tu? Bukan so, dengar lagi podcast Tak ada bukan kan? Dia sebenarnya orang sebelah. So benda ni akan ditayangkan, muka macam gitu akan nampak. Tak adalah real. Ni kasih real sikit. Nak dengar quality. Quality. Okay, just now you were saying about your team. How do you create such team? Oh, you mean my listeners? My Listeners, geng DNL tu. Aku rasa honestly benda-benda gini there's no quick way to it. It's really kau kena spend some time to genuinely engage with them. Energy ni tak boleh tipu. Okay, kalau orang message, kalau misalnya korang ada listeners yang message korang yang sanggup spend the time lepas dengar episode korang, guys aku dengar part ni kelakar Sul, kau janganlah depan guys thanks for listening. As a listener ataupun aku put myself in maybe a customer context, customer ataupun macam in my customer service role lah. Orang dah macam dengan semangat message kau, aku dengar gini, dia nak tunjukkan kau yang dia loyal, dia dengar podcast kau, dia support podcast kau. Kau reply semangat tu matikan, hey guys thanks for listening. So they would go, why the hell would I need to support you when, for example, I message another podcast, they be like, then jadi conversation. So aku memang pada dulu aku handle the IG part of the chat. Memang aku suka melayan. Maksudnya macam kata ni macam tapi kalau aku cakap gini kau rasa kau okay tak? So it's never a one answer, thanks for listening. I never do that. So aku rasa dengan through genuine engagement, lama-lama diorang betul-betul fikir diorang kawan kau. Yes. So Mamat social media social media bagian ini tips yang baik ni. Memang betul. Okay, alright, thank you so much. Sebab bila kau cakap macam itu, aku terasa. I mean bukan aku kau lah. Itu, as in Bora official tu, bila aku baca selalu dia reply bila that lah. Terima kasih sudi dengar bro. Gitulah. Tapi bagus. Ini tip yang baik. Pada para pendengar yang mendengar kami, jangan risau, kami tidak mengabaikan anda semua. Betul. Kami really appreciate dengan adanya anda semua mendengar kami, menonton kami. Bukan bermakna kita tak reply tanda kita tak sayang. Betul. Kita tak suka. Kau pasal korang diva? Tidak. Bukan.
Dekat YouTube lah lagi-lagi. Kita kalau bab-bab negativity ni semua ni kita akan tolak tepi lah. Kita tak akan layan lah. Tapi yang positif, yang cakap good job kan. Terima kasih kat sini juga aku sebut terima kasih banyak-banyak pada anda. Memang you all semua best. Sambunglah dengar kita, menonton kita. Betul. Okay. Tadi kau cakap Lina apa tu? Apa Fiz? Iron apa? Iron Lady. Iron Lady. So aku tengok dah 3 tahun. Is it? 3 tahun ke dalam industri ni muka tak biasa sangat. Ini aku punya default face ya. You should know by now. Aku pun bang mamak je lah. Okay, 3 tahun. So kita dah tahu macam okay, kita nak dengar podcast betul-betul hardcore. This daripada seorang wanita ni kita dengar DNL. So ada tak orang kecam kau, matikan kau, bunuh kau, kita kasih jatuh lah dia ni perempuan lah. Ada tak? Kalau ada situasi ke kau boleh share dengan kita ke? Aku rasa yang buat depan mata tidak. Mungkin kerana aku also known to be quite aggressive. Okay. Hari ni aku team. Hari ni apa yang aku buat ni team tau. Team level sebenarnya. Tapi sebenarnya macam I think how you portray yourself in a podcast is also important sebab mungkin adalah anasir-anasir di luar sana yang nak try test water. Okay. Let me share with you a very personal experience which I did share on the recent episode juga. Tapi aku buat a very short app pasal benda tu. Recently aku ada kolaborasi dengan another podcast, okay, which is called Nak Cakap Sikit, NCS. Okay. Dan dalam di episode tu mereka kongsikanlah pengalaman because diorang ada different experience. One of them have been doing this like about 3 years odds. Lagi satu baru setahun lebih. Jadi aku tanyalah perasaan korang macam mana, apa bezanya yang dah buat masuk 3 tahun, apa bezanya buat baru 1 tahun. So adalah diorang ada share experience whereby for example diorang rasa bila diorang baru masuk diorang berkawan dengan ABC for example. Halfway through ABC menggunakan hikmat diorang mungkin tolong ni tolong tu. Halfway through ABC tu tinggalkan diorang. Bulat-bulat tiba-tiba macam tak kawan, tak berbual. Sebab semua. I don't know. Manusia mudah lupa guys. Okay. Mungkin lah kan. So we genuinely discuss it and pada pendapat aku episode tu sebenarnya tak terlalu lancang kot pada aku. I cannot discredit the experience that my friends go through in the industry. Mungkin korang pun satu hari akan juga kena, you know. Dan apparently 1 week after the episode, jadi kecoh pula. Macam mana? Jadi kecoh di antara kumpulan-kumpulan podcast lah. Macam mungkin ada yang mereka terasa, tapi ada yang terasa tu aku ada cakap macam no, it's really not you guys. Sometimes it's just a generic experience. Dan okay, I want to cut that story short. Aku tak nak explain so much pasal benda tu, tapi aku akan bilang korang apa impactnya kepada podcast aku. So DNL has been, so coming to our 3 years, our ratings have always been between 4.8 to 4.7. Okay. So after that big hoo-ha, lepas seminggu tu, ratings aku di-attack dengan viciousnya. Wow. For example, kau imagine in 2 days, I got 60 new raters. Okay. From 4.8 jatuh sampai 3.7 sekarang. Sampai macam gitu Correct. So vicious kan? And aku build benda ni 3 tahun. So at that point of time, bedek lah kalau aku cakap aku tak affected. I mean because personally that's my report card. You know, that's my report card as a creator, as a podcaster. Dan sehari 2 tu memang aku bingit. Aku bingit gila macam kau tahu sampai tu dia extend aku rasa macam aku dianiaya. And it was on a Friday tau yang aku kena tu. I just leave my hands up and freaking doa man. Aku just doa je. Kalau aku betul lah aku dianiaya sekarang, aku terpulang kepada engkau lah. Ya Allah, apa kau nak buat kat orang-orang macam ini? Sebab pada aku ni semua rezeki aku. Betul. Like you know, titik peluh sendiri for 3 years aku tak give up benda ini. So aku repeatedly that day aku just doa because aku was upset and then aku upset nak buat apa aku cannot control apa. Aku just make doa aku cakap terpulanglah pada kau, macam mana kau nak deal dengan orang macam ni. And immediately on that Saturday after that aku macam I tell myself I cannot control things and aku can be quite a bit of a control freak lah. Maksudnya kalau aku nak certain way aku akan make sure I do things to get to the ending. Tapi kerana this is a good experience for me pasal aku tak boleh control. So aku tell myself let it go. Sponsor pun sebenarnya don't really give a damn sangat pasal ratings. Lagi-lagi bila kau dah kat dalam industri ni lama, they know maybe for a certain standard kau gini. And pula aku pula jenis hari-hari aku record aku punya stats. So I have a record my stats for the past 3 years. Dan
kau pula kacau orang corporate. Jadi apa aku buat? Aku pergi write into Spotify and I say that this is the situation I'm facing. Of course, aku when I write to them, aku tak expect ratings to di remove because they cannot do that lah, you know. But apa aku perlukan pada diorang is for them to acknowledge, yes, on this day you get a very abnormal number of raters who rated you negatively. Okay. Wow. So I save that. So in the event, I have a sponsor coming in and say, how come you're 3.7? I'll just show that. Yeah. Because and then at the end of the day, I tell myself, yes, kau boleh cuba matikan aku, kau boleh cuba jatuhkan ratings aku 3.7. But when I get 4.7 ataupun 4.8 masa tu, it's purely based on my brain. Brain aku belum 4.8. So it is what it is lah. So aku rasa you just need to know where to pick your battle lah. Okay, aku nak kau terangkan lagi benda ni lebih lagi. Kita sambung di episod seterusnya. Pada anda yang sedang mendengar, jangan lupa hubungi Ejen Aiman di talian 88006614. Ya, atau boleh follow di social media Instagram, TikTok Aiman.Roza, Facebook Ejen.AimanRoza. Hashtag yang paling kita sayang adalah hashtag Have Iman in Aiman. Kita jumpa sekali lagi di episod yang seterusnya di dalam Borak Mic Check. Apa pun steady je. Borak tak apa, kita steady je.